Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجادة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya, kerana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita untuk meneruskan sisa-sisa kehidupan kita untuk menjadi manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita sambung balik pengajian kita pada muka surat 170, iaitu sifat malu. Masih lagi dalam hadis yang keempat, hadis yang kelima, braket 4, cabang iman, cabang keimanan. Jadi kita akan tengok kepada muka surat 170, iaitu malu. Di antara itu telah kita bincangkan afdalul iman dan imatatul adha anit tariq, dan seterusnya sifat malu. Sifat malu merupakan satu bahagian yang besar. Nabi kata syu'batun. Nabi mengatakan syu'batun, merupakan satu syu'bah. Dan dibentukkan dalam tanwin. Tanwin itu maksudnya nakirah lah. Dan nakirah tanwin di sini untuk ta'zim. Salah satu sifat yang besar. Begitu. Satu sifat yang besar. Disebut secara khusus kerana ia adalah sebab yang besar yang membawa kepada cabang-cabang iman yang lain. Sifat malu ini menyelamatkan manusia daripada melakukan dosa. Dengan sifat malu ni, seorang kita ada sifat malu. Dengan sifat malu ni akan terhindarlah seorang itu daripada dosa. Sebab tu Nabi menyatakan bahawa sifat malu, kita panggil dalam bahasa Arab dia haya. Sifat haya, ya alif hamzah, haya, sifat haya ni. Sifat malu ni ialah, kenapa sabda Nabi SAW yang mafhumnya iza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah mengikut kemahuanmu. Apabila seorang itu tidak mempunyai sifat malu, maka dia akan melakukan apa sahaja yang disukai tanpa haya. Saya tulis itu haya, malu, sifat malu. Seorang itu tidak boleh menjadi seorang mukmin yang sempurna. Jadi tak boleh jadi seorang mukmin yang sempurna. Kadang-kadang malu tu pun menyelamatkan kita daripada dosa. Misalnya contoh satu orang, anak-anak muda, masa kita muda-muda dulu, kita beratur nak beli satu tiket tempat tak baik. Maka kita pun tengok pakcik adalah kawan kepada ayah kita. Maka kita pun menyurukkan diri. Kenapa kawan kita tanya, kenapa kau sorokkan diri? Lah, kat depan tu kat kedai kopi depan tu pakcik. Kenapa dengan pakcik tu? Dia kata pakcik tu adalah kawan ayah aku. Jadi kalau malulah aku. Kenapa? Kalau tidak, dia akan beritahu ayah aku. Jadi benda ni akan sampai. Jadi malu tu akan menyelamatkan seorang. Malu tadi dia akan menyelamatkan seorang daripada melakukan dosa. Khair. Jadi hayat tadi, apabila hayat, cuma kadang-kadang lafaz hayat ni digunakan juga dinisbahkan kepada zat Allah. Tapi dia tidak memberi makna malu lagi dah.
Begitu, tengok contoh dia. Kadang-kadang penggunaan yang berbeza menyebabkan lafaz malu tu tak digunakan. Tengok apabila hayat dinisbahkan kepada zat Allah. Ayat tadi dinisbahkan kepada zat Allah, maka ia tidak menunjukkan makna malu tetapi memberi makna taraka, iaitu makna meninggalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yastahyi an yadriba salamma ba'udah fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak meninggalkan. La yastahyi tadi dia memberi makna la yatruk. Allah Ta'ala tak tinggal. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak meninggalkan sesuatu untuk membuat perbandingan apa-apa sahaja seperti nyamuk, sehingga sesuatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Allah bagi satu misal. Maksudnya tidak ada satu hukum yang mana Allah tak jelaskan. Jika hukum tadi bersangkut paut dengan perintah, bersangkut paut dengan ahkam, Allah tak akan tinggal tanpa ada penjelasan. Kecuali Allah Ta'ala kata ada perkara yang mana Allah tak suka orang tahu dan dia tak perlu tahu. Jadi sesungguhnya tadi dalam ayat ni la yastahyi memberi makna la yatruk. Allah tidak meninggalkan sesuatu pun tanpa Allah menerangkan hukumnya. Sebab apa kita tak memberi makna malu pada Allah? Allah malu. Allah tak malu. Jadi kita tak memberi malu. Sebab sifat malu ni, sebab Allah Subhanahu Wa Taala suci daripada sifat-sifat yang boleh sifat-sifat yang lemah. Allah Taala ni suci, tanazzuhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni daripada sifat-sifat yang lemah, malu. Jadi bagi Allah tak terkesan dengan apa-apa. Malu ni kenapa? Bila satu orang tu dia rasa terkesan di dalam hati dia pada sesuatu perkara yang menyebabkan dia terasa malu. Jadi daripada sifat ni, Allah Ta'ala ni suci daripada sifat malu. Maksudnya sebab berlakunya sesuatu, satu orang tu malu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak begitu. Kenapa? Ta'arif hayat ialah apa itu ta'arif hayat? Apa itu ta'arif hayat? Definisi makna hayat. Hayat ialah terkesannya tabi'i manusia dengan sesuatu. Tabiat kita terkesan, sedangkan Allah tidak terkesan pada apa-apa pun. Tak ada benda pun yang boleh memberi kesan kepada Allah SWT. Sebab Allah itu qiyamu binafsi. Dia berdiri di atas zatnya. Dia tak terkesan. Jadi kalau kita tengok atas ta'rif malu tadi, jadi kenapa manusia malu? Sebab tabiat manusia mengalami sesuatu yang menyebabkan dia rasa segan. Segan lah aku, malu lah aku. Begitu. Segan lah aku, malu lah aku. Sufi Alias ni, dia tak pernah hubungi ustaz lama dah. Dia nak murid ustaz ni, ustaz cari dia tak pernah hubungi ustaz, dan dia tak pernah telefon ustaz. Jadi ustaz minta dia hubungi ustaz, insyaAllah. Khair, Sufi Ilyas. Rasanya lah anak murid ustaz lama tak jumpa dia, rindu pula. Khair. Jadi hayat merupakan sifat malu yang baik. Tapi bagi Allah, bagi manusia, dia perlu ada sifat ini. Bagi manusia, dia perlu ada sifat ini. Jadi hayat ni merupakan sifat yang baik bagi manusia lah. Dan wujudnya kerana kemuliaan akhlak. Wujudnya tadi atas kemuliaan akhlak. Ini sebabnya pertama kewujudan hayat. Wujudnya hayat sebab atas akhlak yang mulia. Jadi orang yang berakhlak ni, dia akan rasa malu. Dia akan segan, malu nak buat maksiat dan sebagainya. Seumpama sebuah kisah, dalam satu kisah jemputan walimah Sayyidatuna Zainab radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW mengenai jemputan walimah Sayyidatuna Zainab. Bila Rasulullah SAW bernikah dan berkahwin dengan Sayyidatuna Zainab, maka Nabi SAW telah membuat walimah.
Jadi Nabi pun panggil sahabat untuk makan di walimah di rumah Nabi SAW. Tapi oleh kerana sahabat ni terlalu rapat dengan Nabi, selepas makan, maka sahabat masih lagi berbuat. Nabi ingin supaya lepas makan terus pulang. Jadi terus pulang, tapi Nabi segan. Nabi malu nak beritahu, kau cepat-cepatlah balik. Macam kita kan, kalau kita tak suka, kita kata cepat. Mari makan setakat ni aja. Jadi dia segan. Nabi segan. Nabi tak beritahu. Apabila sahabat tidak beredar selepas makan dan Nabi tidak sanggup untuk menyatakan kepada sahabat, semua kamu boleh pulang, kerana hayat akhlak yang mulia Nabi SAW. Sehingga dikatakan hayat Nabi melebihi daripada malunya seorang anak gadis. Nabi ni lebih malu daripada seorang anak gadis. Okey. Sebab kedua tadi, sebab wujudnya hayat kerana akhlak, sifat. Akhlak ni maksudnya sifat lah. Kerana kerana sifat. Bagi Allah tu kita kata sifat. Bagi manusia tu dia akan menjadi akhlak. Dia tak takhallaqu bi akhlaqin. Jadi kenapa pertama sifat hayat ni wujud sebab akhlak yang mulia. Sebab akhlak yang mulia. Sebab itu akhlak ni diajar dahulu. Di zaman dahulu akhlak ni, ilmu adab ni diajar di rumah-rumah, barulah datang ke madrasah diajarnya perkara yang lain. Jadi adab dan akhlak ni diajar oleh ibu bapa di rumah. Sebab madrasah pertama di rumah ialah ibu bapa. Ya, madrasah pertama tadi. Jadi itu kewujudan pertama sifat hayat dengan sebab akhlak yang mulia. Kedua ialah kewujudan hayat ialah selepas berlakunya kesilapan. Satu dengan akhlak tadi. Kedua sebab kita buat silap. Dan hayat berlaku disebabkan takut. Bila silap, kita rasa takut. Allah, tersilap aku. Bila rasa tersilap, bila rasa tersalah, maka kita akan rasa takut. Dengan sebab takut tadi, kita menyesal, nidama, kita menyesal. Kedua ini berlaku disebabkan oleh keimanan. Hayat di sini maksudnya dengan sebab akhlak dia, dengan sifat kesilapan. Jadi dengan sebab kesilapan ini baru kita akan rasa takut. Dengan sebab takut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang berilmu itulah orang yang paling takut. Kenapa? Untuk datangkan takut, Allah SWT mengatakan mesti berilmu. Maknanya mesti tahu. Kalau kita tak tahu, maka kita tak akan takut. Takut tu tak akan datang. Kenapa? Apabila kita tidak tahu. Satu jalan yang kita tak tahu, jalan tu bahaya, berantu ke, bahaya ke, kita tak tahu. Jadi kita tak takut. Saya pernah sekali naik daripada nak balik Kelantan, nak balik Kelantan raya haji, balik jalan jam. Pada masa tu saya ingat lagi tahun 2006. Jalan jam. Lepas tu nak balik melalui Cameron Highland. Sampai di Tapah boleh naik ke Cameron Highland. Tapi biasanya orang naik jalan Simpang Pulai. Saya naik Cameron Highland, jalan Tapah. Tapah ni tahulah jalan ni sempit, kecil je. Boleh lari dalam 20 hingga 30 km sahaja per jam. Tak boleh laju. Pukul 12 malam nak naik. Jadi tengok, nak sampai daripada Tapah, nak sampai ke Cameron Highland lebih kurang 40 km. 40 km. Jadi dekatlah 40 km sebab tak pernah tahu jalan tu, tak pernah jalan, tak pernah tahu. Tengok nak pergi ke Simpan Pula dah 60 lagi, nak naik lagi pula ke Cameron tanah rata. Jadi lebih kurang dekat 100 kilo. Jalan ni 40 kilo, dekat 40 kilo sebenarnya 40 kilo tu jauh sebab jalan ni perlahan. Jadi tak apalah, telefon anak buah kata okey.
Tak apa, pakcik boleh naik, Ayah Has boleh naik, pakcik boleh naik. Saya pun naik. Naik tu kosong, tak ada siapa pukul 12 malam. Tak ada siapa pukul 12 malam, kosong. Ada orang asli aja pukul 2 pagi bawa je orang untuk pergi pancing mana tak tahu. Oh, macam-macam jalan tu. Jadi kita tak tahu, kita naik dan kita tak rasa takut pun. Tapi sekarang suruh naik pukul 12 malam jalan tu, upah 1,000 tak pergi tak? Tak tahu apa berlaku tu. Sebab saya naik pukul 12 malam sampai pukul 3.30 di tanah rata. 3 jam setengah, hanya 40 km. Jalan pelan aja. Tak ada kereta satu pun kecuali kereta saya aja jalan tu. Oh, mak kata, orang isteri kata, "Bang, okey ke?" Okey, tak ada apa pun. Jadi kita tak tahu. Kita tak takut. Jadi sebab itu Allah tashbihkan perasaan takut tadi dengan pengetahuan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama lah orang yang mempunyai sifat takut. Kenapa? Ulama ni orang yang berilmu, orang yang mengetahui. Jadi bila kita mengetahui, baru akan datangnya sifat takut. Baru datangnya sifat takut dalam diri kita. Kalau kita tak tahu, satu jalan tu kita tak tahu. Kita tak pernah tahu. Orang kata jalan tu bahaya. Tak tahu, itu tak lalu biasa je. Tiba-tiba datang putih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebab kita tak tahu. Sebab kita tak tahu, lepas kita tahu. Jadi Allah Ta'ala mengatakan kesilapan, takut ni akan datang. Kesilapan. Bila berlakunya kesilapan, sebab takut. Jadi sebab takut tadi lah. Maka kenapa kita takut? Sebab kita mengetahui. Jadi sebab itu Allah mentarifkan ulama tadi orang yang paling takut. Jadi ilmu tadi sepatutnya datang dalam diri kita ialah supaya kita makin takut kepada Allah. Semakin banyak ilmu, semakin takutlah kita pada Allah. Tapi jangan jadi sebaliknya, sebanyak ilmu dan kita menyusahkan orang. Itu tak kenalah. Tapi itu dia punya keistimewaan ilmu tadi. Okey, kemungkinan juga Nabi disifat. Jadi kedua-dua ini, jadi sebab kewujudan hayat ialah selepas berlakunya kesilapan dan hayat berlaku disebabkan takut. Kedua-dua ini berlaku disebabkan imaniyah. Jadi dia satu hayat ni sebab ayat imaniyah. Satu lagi hayat tabi'iyah. Satu ayat semula jadi. Hayat semula jadi. Hayat tabi'iyah semula jadi. Berkemungkinan ataupun satu lagi berkemungkinan Nabi sebut hayat di sini disebabkan keadaan yang memerlukan sifat itu disebut secara jelas. Kenapa Nabi mengatakan hayat ni sebahagian yang besar? Sebab kadang-kadang Nabi perlu jelaskan, Nabi pergi tahu supaya orang tahu dengan sifat ini. Dengan sifat ini ada dua sebab lah datangnya hayat. Kerana akhlak tadi dan kerana takut. Takut ni ada hubung kait dengan ilmu. Begitu. Sebab macam tu. Hayat yang dimaksudkan di sini bukan hayat tabi'i, bukan hayat semula jadi. Kerana hayat tabi'i ini dimiliki oleh semua orang, hatta orang kafir. Hayat ni orang kafir pun ada juga hayat tabi'i. Jadi kita bukan maksudkan hayat semula jadi. Hayat maknanya bukan semula jadi. Semula jadi itu Allah yang jadikan. Maksudnya hayat yang mana semua orang ada. Hayat tabi'i dia panggil. Hayat secara tabi'i, iaitu dari segi bentuk tabi'i. Semua orang malu. Semua orang ada sifat hayat. Kadang-kadang orang yang non-Muslim pun ada sifat hayat. Tapi hayat yang kita maksud di sini ialah hayat imaniyah. Wallahualam. Jadi kita seterusnya, siapakah orang Islam? Hadis seterusnya, siapakah orang Islam? An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. هذا اللفظ للبخاري ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan Abdullah bin, bukan Amru, Abdullah bin Amr. Ai mim ra waw, kita baca dia Amr, bukannya Amru. Salah baca Amru tu, salah. Okey. Maksudnya adalah biasanya orang sebut juga Amru, tak apa. Okey. Di sini Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, orang Islam yang sempurna. Al-Muslimu, saya terjemahnya, iaitu kamil Islam. Orang Islam yang sempurna. Alif Lam itu menunjukkan bukan orang Islam biasa ni. Alif Lam ahdu zahni, yang menyatakan, yang maksud Nabi ialah orang Islam yang al-Muslimu al-kamil. Al-Muslimu kamil. Al-kamil. Maksudnya orang Islam yang sempurna. Orang Islam yang sempurna ialah seorang yang apabila orang-orang Islam bukan lidah dan tangannya, dan sementara muhajir, orang yang berhijrah yang kamil, yang sempurna, ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ada 36 tu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah lafaz, dan tapi yang dibawa oleh pengarang ialah lafaz yang dibawa oleh Imam setakat ini. Setakat ini lafaz Imam Bukhari, ma nahallahu anhu. Tapi lafaz Imam Muslim, dia kata inna rajulan, ada seorang bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaz bagi Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seorang yang telah bertanya, sesungguhnya seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi, siapakah orang Islam yang terbaik? Baginda pun bersabda, orang Islam yang mana orang Islam yang mana orang Islam lain terselamat daripada lidah, keburukan lidahnya dan tangannya. Itu Sayyidina Abdullah bin Amr lah, di antara kalangan orang yang banyak meriwayatkan hadis, dan beliau wafat ketika usianya 72 tahun, iaitu 60 tahun 65 Hijrah. 65 tolak 11, jadi 54 tahun lagi beliau hidup selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam lain, cakap syarat, maksudnya seorang Islam yang sempurna, dia tidak menyusahkan orang Islam yang lain. Kenapa Nabi sebut orang Islam, sesama Islam? Nabi tak sebut manusia. Orang Islam tidak menyusahkan seluruh manusia. Menyusahkan manusia. Nabi menyebut orang Islam tidak menyusahkan orang Islam. Okey, tengok. Konsep bila kita bercakap, kita akan sebut, kita berceramah, kita akan sebut ialah orang yang berada di hadapan kita. Kita tak sebut orang yang tidak ada di hadapan kita. Sebab bukan bermakna percakapan kita tu tidak perlu kepada orang yang tiada di dalam majlis. Tapi konsep majlis, bila kita bercakap, kita menghadirkan orang yang berada di hadapan kita. Bukan bermaksud perkataan itu hanya untuk orang di hadapan. Tapi dalam konsep berceramah, kita kan kalau kita konsep berpidato, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang mulia. Dulu kita belajar berceramah lah. Hadirin, hadirat yang mulia. Kita sebut hadirin. Yang hadir, orang-orang hadir, lelaki. Hadirat ialah yang hadir, orang-orang wanita, iaitu tuan-puan lah. Tuan-puan yang hadir. Kita tak kata ghaibin, ghaibat, yang perempuan tak hadir, yang perempuan yang hadir. Kita tak kata yang lelaki hadir. Kita akan sebut orang yang berada di hadapan kita. Boleh faham? Orang yang ada depan kita. Jadi itu cara. Jadi sewaktu Nabi khitab, sewaktu Nabi sabdakan hadis ini kepada sahabat, sewaktu Nabi sabdakan hadis ini, maka di depan Nabi adalah sahabat.
dan sahabat itu adalah Muslim. Sahabat itu adalah Muslim. Jadi Nabi akan mengkhitabkan, iaitu menghadapkan ceramahnya ialah kepada orang-orang yang berada di hadapannya, iaitu orang-orang Islam, yakni sahabat. Jadi sebab itu kita kata orang Islam yang kamil ialah orang yang tidak menyusahkan orang Islam. Tetapi perkara yang menyusah ni kita tak boleh susahkan siapa. Sama ada orang yang bukan Islam ke, orang yang Islam ke, kita tak boleh menyusahkan mereka. Cuma dari sudut percakapan, oleh kerana berhadapan dengan Nabi orang Islam, maka Nabi sebut orang Islam. Jadi bukan setakat hanya memadai orang Islam yang kamil itu, dia tidak menyusahkan orang Islam, bahkan dia tidak menyusahkan orang Islam dan bukan Islam. Di segi hukum dia umum, cuma di segi khitab, di segi Nabi sabdakan. Jadi Nabi tak kata orang Islam dia tidak akan menyampaikan kesusahan pada orang yang Islam dan bukan Islam. Dia tak sebut. Sebab dari segi khitab, dari segi percakapan semasa syarahan ataupun sabdaan itu dibuat oleh Nabi SAW. Boleh faham? Jadi perkataan orang Islam lain. Maksudnya orang Islam ni, orang Islam yang sempurna, dia tak boleh menyampaikan keburukan pada orang yang Islam dan bukan Islam. Sebab hukum ni umum. Nabi SAW kata, "Ya ghulam." Satu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membonceng di belakang Nabi SAW. Nabi kata, "Ya ghulam." Nabi nak kata, "Ya ummati." Ya ummati, hai umatku. Sebab belakang Nabi itu Sayyidina Abdullah bin Abbas saja. Nabi pun panggil dia, "Ya ghulam, hai anak muda, inni u'allimuka kalimat." Aku nak bagi tahu kamu beberapa perkara. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahad. Sempurnalah kamu akan setiap perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kamu. Ihfazillah, sempurnalah kamu akan setiap perintah Allah. Tajidhu tujahad. Maka kamu akan dapati bahawa Allah itu sentiasa berada di hadapan kamu untuk membantu kamu. Jadi Nabi hanya khitab, Nabi hanya sabdakan kepada Abdullah bin Abbas yang ada di belakang Nabi. Tetapi maksud sabdaan tu ialah umum. Cuma Nabi khitab pada Abdullah bin Abbas sebab masa dengan tu hanya ada Abdullah bin Abbas. Begitulah juga dalam hadis ni. Dalam majlis Nabi, companion Nabi ni, dalam majlis Nabi ni hanya ada sahabat saja. Bila kita baca hadis, kita boleh gambarkan macam mana keadaan Nabi dengan sahabat. Sebab tu sahabat, bila kita tengok satu orang berceramah, body language, maknanya bahasa badan. Ada orang dia ceramah dia ada orang dia bahasa badan macam tangan saya bergerak-gerak. Walaupun duduk seorang pun bergerak-gerak tangan tu nak beritahu. Bahasa badan tadi. Jadi bahasa badan ni ialah, bahasa badan ni dia menunjukkan bila Nabi bersabda, sahabat nampak bahasa body language Nabi, bahasa badan Nabi tadi. Dengan kalau Nabi nak marah, sahabat tengok muka Nabi macam mana, kerutan dahi Nabi macam mana, macam bila Nabi senyum, macam mana Nabi senyum. So sahabat nampak benda tu di hadapan. Jadi kadang-kadang kita belajar banyak hadis, kita boleh gambarkan benda tu di hadapan. Begitu. Jadi sahabat saja yang Nabi, sahabat yang nampak Nabi, tentang kesungguhan Nabi dalam menyampaikan perkara tersebut. Okey, orang Islam yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna al-muslimuna tadi tu. Orang Islam yang lain, ini adalah dia panggil syarat ittifaqi. Syarat ittifaqi, dalam bahasa Arab kita panggil syarat ittifaqi. Dia ada dua syarat. Satu syarat ihtiradi, satu syarat ittifaqi. Syarat ihtiradi ni ialah syarat yang mana bila kita sebut satu perkara, dia tak boleh dipisahkan. Benda yang disebut itu secara khusus. Mana orang yang khusus sahaja boleh
boleh hadir di dalam majlis itu. Itu syarat ihtiradi. Maknanya 3 perkara ni. Macam tu tadilah kita kata iman tadi terbahagi kepada 3. Iman tadi terbagi kepada 3. Tasdiq bil qalb, iqrar bil lisan, amalu bil arkan. 3 ni syarat ihtiradi bagi Mu'tazilah. Dia kata 3 ni tak boleh pisah. Kita kata tak, satu saja syarat ihtiradi, iaitu syarat hakiki, iaitu iman tasdiq bil qalb saja. Amalu bil arkan, iqrar bil lisan, itu syarat muhassanah, syarat ittifaqi. Begitu. Secara, saya terjemah dia secara kebetulan, secara sepakat. Lebih terjemah lain tempat lagi, secara kebetulan. Ada orang kata, mana boleh kebetulan? Semua benda Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Tak ada benda tu terjadi dengan kebetulan. Syarat ittifaqi dipanggil syarat yang mana secara berhimpunnya perkara tadi. Secara, tadi saya kata sebut apa tu? Secara, bukan kebetulan. Syarat yang mana maksudnya syarat itu syarat ittifaq, maknanya secara sepakat. Sepakat. Macam tu. Bukan ihtirazi, itu syarat yang tidak boleh dipisahkan. Maknanya bukan hanya orang Islam sahaja yang tidak boleh disusahkan. Bahkan selain orang Islam juga kita tak boleh disusahkan. Maknanya bukan orang Islam sahaja. Jadi syarat ittifaqi ihtiradi ni, orang Islam saja kita tak boleh. Orang Islam saja kita tak boleh susahkan dia. Orang bukan Islam, tak apa kita susah. Tak, bukan. Syarat secara ittifaqi, secara sepakat. Sebab dalam majlis yang tu ada sahabat-sahabat saja, bukannya orang yang bukan Islam. Okey. Jadi, dan ada riwayat mengatakan bukan al-muslimu an-nas, akan tetapi an-nas juga orang Islam, bukan orang Islam yang sempurna. Dia tak menyusahkan orang, semua manusia. Bukan manusia sahaja kita tak boleh susahkan. Binatang-binatang pun kita tak boleh susahkan. Kerana juga tidak boleh disakiti. Sebab apa kita tak boleh sakiti binatang? Kalau dalam bab sembelihan, yang terbaiknya kita sembelih binatang dengan pisau yang tajam. Kenapa kita sembelih pisau yang tajam? Supaya binatang tu cepat mati dan tak menyakitkan dia. Jadi bermakna orang Islam ni bukan setakat dia tak menyusahkan orang Islam, dia tak menyusahkan orang yang bukan Islam, dan dia tak menyusahkan binatang-binatang, dia tak menyusahkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Cuma disebut Islam, disebut orang Islam. Tapi makna dia luas. Sebab tu daripada hadis ini, kita tidak ambil dari segi lafaz sahaja. Bahkan kita ambil dari segi makna, kita ambil dari segi dalalah, iaitu petunjuk, kita ambil dari segi isyarah, kita ambil daripada segi isyarah, dan kita ambil daripada segi iqtida'. Kita ambil daripada segi iqtida'. Okey. Lidah dan tangan. Kenapa Nabi menyebut lidah dan tangan? Kaki tak sebut. Nabi menyebut lidah dan tangan. Lidah ni, okey, konsep lidah dulu oleh kerana tidak ada alat-alat moden. Cuma lidah, Nabi sebut lidah dulu. Sebab lidah ni lisan. Nabi sebut lisan. Nabi sebut lisan. Nabi sebut Nabi sebut min lisanihi. Nabi sebut lisan. Lidah dan tangan. Lisan ni lidah lah. Lisan. Jadi juga disebut, syarat ini pun juga secara sepakat. Maknanya jangan kita menyusahkan kepada orang lain dengan semua anggota. Nabi sebut 2 anggota sahaja. Nabi sebut lidah, Nabi sebut lisan, Nabi sebut lidah. Kita terjemah lidah, lisan tu. Dan satu lagi Nabi sebut tangan. Jadi 2 anggota, maknanya daripada perbuatan dan daripada percakapan. Kita tak boleh menyusahkan orang dari sudut percakapan dan sudut perbuatan. Lidah disebut lebih dahulu daripada tangan. Kenapa? Lidah ini kesannya lebih daripada tangan. Dekat dan jauh. Dulu kan tak ada alat. Sekarang lidah kita ialah gadget.
Bukan, lidah kita ialah gadget yang digerakkan oleh tangan. Yang digerakkan oleh tangan. Okey, lidah dan tangan. Lidah disebut dahulu. Kenapa lidah itu disebut dahulu? Lidah ini kesannya lebih daripada tangan, dekat dan jauh, sehingga kepada mereka yang tidak hadir dalam majlis, orang tak ada pun, kita boleh sampaikan dengan lidah. Seperti kita mengumpat dia, kita maki, hamun dia, kita kata-kata hodoh dan kasar pada dia. Walaupun orang tak ada, kesusahan yang disebabkan oleh lidah lebih besar dan tidak menyebabkan keletihan, seumpama dengan dalam mengumpat, berbeza dengan tangan yang cepat letih seperti dalam memukul, bahkan menyakit. Kita pukul orang, kita tumbuk orang, lepas kita bergaduh, satu orang tu dia bergaduh, lepas dia tumbuk orang, dia menang lah, tapi tangan dia sakit, badan dia sakit, sebab dia telah tumbuk orang. Dia gunakan tangan tu tumbuk orang, tangan dia pun sakit. Begitu. Jadi lidah ni tak apa, duduk tu dulu mesyuarat tingkap kita panggil. Mesyuarat tingkap tu. Okey, lidah ni dia akan sampaikan. Sebab itu dalam bahasa Arab tak tahu ni, dia kata apa dia? Jarahatus sinani lahal tiyamu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Luka yang disebabkan oleh mata panah. Sinan ni mata panah lah, mata pisau ke mata pedang ke mata panah ni. Akan bertaut, dia akan disembuhkan. Bila luka tadi kita berubat, dia akan bertaut kembali. Tetapi luka yang disebabkan dengan lidah tidak boleh bertaut. Luka dengan sebab kata-kata ni dia makan hati. Susah nak maaf. Aku ingat seumur hidup kau kata kat aku. Walaupun aku dah maaf, tapi aku ingat seumur hidup. Sebab kata-kata lidah tu dia lebih tajam daripada mata pedang. Lidah, lisan, dan Nabi menyebut, saya terjemah tadi lidah, tapi Nabi menyebut lisan. Lisan ni bukan setakat lidah. Nabi tak sebut kalam, bukan perkataan saja. Nabi sebut lisan. Maksud lisan di sini tanpa mengeluarkan suara juga termasuk dalam lisan yang dikira mengumpat. Dengan gerak mulut, memek mulut. Gerak tu pun bahaya. Satu ketika Nabi SAW dalam keadaan gering sakit di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sakit, duduk rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka isteri-isteri Nabi telah berkata tak apalah, giliran mereka bagi kepada duduk di rumah Aisyah lah. Nabi tak payah berpindah-pindah lagi sebab Nabi dalam keadaan sakit. Nabi dalam keadaan kering tadi. Nabi sakit, Nabi nak mati sakit tahu. Nabi 2 bulan sakit kepala. Nabi akhir hayat Nabi sakit kepala 2 bulan. Nabi ikat kain dia macam ni. Kalau kita tengok dalam riwayat, Nabi ikat macam ni. Kita ikat, kita sakit kepala kan, kita tekat Nabi kata, ya rasata, hai kepala aku yang sakit. Nabi sakit kepala 2 bulan. Lepas tu yang sakit teruk tu 5 hari sebelum Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak banyak kita cerita bab lain bila Nabi nak wafat nanti. Okey, jadi isteri-isteri Nabi datang, azwajir mutahharat datang pada Nabi, melihat keadaan Nabi yang terbaring, sakit, terlantar, terbaring. Maka seorang isteri, dia melihat suami dia macam tu. Maka salah seorang daripada mereka, Ghaliban Hadrat Sauda, Sayyidatuna Sauda, di antara salah satu isteri Nabi di situ, Sauda, yang mengeluarkan satu kata-kata yang menunjukkan belas kasihannya kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sakit yang Tuan hadapi ni, yang Tuan hadapi ni, biarlah sakit ni saya yang menanggungnya. Saya tak tahan untuk menanggung melihat keadaan Tuan begini. Jadi kata-kata tu kata simpati, tapi depan madu-madu yang lain. Jadi kata-kata tu dia tak disetujui oleh orang lain. Dia seorang je lah ingat baik dengan Nabi. Dia seorang sajalah yang begitu prihatinnya kepada Nabi. Macam tu. Jadi tak kata pun depan Nabi, tak kata pun pada Sauda. Pada Sayyidatuna Sauda tak berani nak kata sebab depan Nabi. Maka di kalangan mereka mengisyarat dengan
mulut mereka, dengan lidah mereka, dengan kening kau. Saudak tu tunjuk gitu. Saudak tu lisan dengan meme mulut tu, dengan gerak mulut tu. Jadi orang lain faham. Jawab juga, yang sebelah tu pun jawab. Sebab apa tak keluar suara? Sebab Nabi depan. Kalau tidak, Nabi tahu. Maka Nabi sedar keadaan tersebut. Maka Nabi kata, bawa bejana, bawa satu bejana. Kenapa bawa bejana? Bawa bekas lah. Macam kita kata plastik lah, bawa bekas. Tupperware ke apa semua, bawa bekas. Bila bawa bekas dibawa. Nabi kata, muntahkan apa kepada isteri-isteri Nabi SAW. Muntahkan apa yang kamu makan. Maka berkata Azwajul Mutahharat, ya Rasulullah, kami tak makan apa, kami depan tuan saja, kami depan baginda, kami tak makan apa. Dia kata, gerak mulut kamu tadi telah mengumpat sauda. Kamu duk gerak-gerak mulut sama kamu tu dengan kata-kata sauda tadi. Sebenarnya sauda tadi berkata dalam hati dia, dia tak ada apa pun. Dia atas dasar simpati, bukan nak tunjuk dia tu lebih simpati daripada kamu semua. Secara fil badih, dia kata, secara tak spontan perkataan tu keluar. Bukan pun dia nak menunjuk pun. Tapi gerakkan lidah kamu, gerakkan mulut kamu tadi telah mengumpat sauda. Maka satu orang mengumpat saudaranya seperti dia memakan daging mentah saudaranya. Nabi kata muntah kan. Sebab benda ni oleh kerana keimanan sahabat-sahabat, Allah zahirkan macam tu. Allah tunjukkan, oh kalau Allah tunjuk kita macam tu, mungkin kita iman kita lemah, Allah tak tunjuk je. Kalau Allah tunjuk iman macam tu, habislah kita semua mengumpat. Muntah tu muntah daging mentah orang. Taubatlah kita tak buat. Mengumpat ni, membawang ni kita tak buat. Kalau kita tahu. Tapi oleh kerana sahabat ni, kerana iman mereka, Allah tunjukkan depan mereka. Allahu Akbar. Jadi mengumpat lisan. Di sini juga boleh dimaksudkan tempat yang perlu dibaca. Jadi perkataan lisan. Jadi lisan ni dia lebih kuat daripada lidah. Dia lebih kuat daripada tangan. Dan semasa menulis hadis ni, masa tu zaman gadget tak ada lagi. Zaman gadget tak ada lagi. Tapi Nabi sebut lisan dan Nabi sebut tangan. Apa maksud Nabi sebut lisan dan tangan? Tangan tu dan sekarang tanganlah lebih hebat daripada lidah. Tak satu type seluruh dunia sampai. Masa tu saya tulis syarah ni, masa tu gadget tak ada lagi. Sebab saya sudahkan syarah saya ialah pada tahun 2010. Zaman tu zaman gadget tak masyhur lagi. So zaman telefon pintar tak ada lagi masa tu. So saya tak masukkan tangan tu, lebih penerangan dia di sini. Sebenarnya Nabi dah sebut dah, iaitu lidah dan tangan. Maksudnya tangan tu juga dunia di hujung jari. Tak tu satu kampung, dulu kita mengumpat, dulu kita mencela satu kampung saja orang tahu, kampung lain tak tahu. Sekarang satu tekanan tangan, satu titik, satu tulisan di tangan itu boleh sampai seluruh dunia. So apa yang ditulis tu, apa yang dimaki, yang dihamun, apa saja yang ditulis oleh tangan, mungkin kita dapat delete, tapi di iCloud dia tak boleh delete. Tu tak boleh delete dah. Orang yang buat komputer ni, orang yang buat gadget ni, kita tulis tu di iCloud tu tak boleh potong dah. Boleh ambil balik, boleh tengok balik. Begitu. Cuma terdelete boleh lah. Delete boleh, tapi tengok tangan tu teruk lagi. Allahu Akbar. Semoga Allah SWT selamatkan kita. Nak share satu-satu benda tu, kena pastikan dulu benda tadi betul atau tidak. Kalau tidak, tak payah share. Sebab kita tak tahu, takut share kita tadi memberi kebinasan. Okey. Lisan, jika gerakan mulut tanpa mengeluarkan suara juga termasuk dengan lisan dan boleh dikira mengumpat. Di sini juga boleh dimaksudkan tempat yang perlu
dibaca kuat tetapi baca kadang-kadang pelajar kan dia salah, dia baca pelan aja. Sepatutnya dia kena baca kuat. Itu pun menyusahkan orang. Tempat yang perlahan dia baca kuat, itu menyusahkan orang. Tempat yang perlu cakap perlahan tetapi cakap kuat juga menyusahkan orang. Dan di sini saya bawa sedikit jadi mengumpat, maknanya kita memberitahu perihal orang lain. Boleh tak kita mengumpat? Boleh tak kita memberitahu perihal orang lain? Imam Nawawi rahmatullah alaih, sebab satu kesalahan perlu diperbaiki dan perlu ditegur dan perlu dibuat dengan cara yang baik. Maksudnya benda tu perlu ditegur. Jadi nak tegur tu, Nabi bila kita tegur, terkira dah mengumpat dah orang. Tak ada. Jadi sebab itu Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadis ini dalam riwayat Imam Muslim membenarkan seorang tadi ghibtah, menceritakan sudut seseorang dengan sebab 6 perkara. Imam Nawawi menyatakan dibolehkan untuk menceritakan perihal keburukan seseorang, iaitu ghibah, atas tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Yang syarak benarkan. Beliau telah menyebut 6 sebab di sini yang telah disebut oleh Imam Nawawi. Kezaliman. Bila satu orang tu dia melakukan zaliman, kita tak boleh mengumpat dia, kita tak boleh nak cerita ke? Jadi orang yang dizalimi tadi, mazlum tadi, boleh mengumpat. Mengumpat ni maknanya beritahu perkara tersebut mengenai tentang orang yang zalim di hadapan seorang pemimpin dan hakim. Bila dia dipanggil untuk pengadilan, maka dia boleh ceritakan, saya telah dizalimi begini. Benda tu perlu diselidik balik lah. Perlu tu bila pergi mahkamah dia ada dah pendakwa raya dan sebagainya. Tapi boleh disebut untuk mengelakkan dia daripada dicengkam oleh kezaliman. Okey. Dengan iaitu pada pemimpin lah, maknanya pada orang yang berhak untuk kita sampaikan, pada orang yang berhak untuk kita sampaikan. Nanti hadis Sayyidina Umar yang mana tidak menjawab salam Sayyidina Osman, nanti akan diceritakan di sana nanti macam mana Sayyidina Umar telah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tempat yang nak ditujukan tadi ialah orang yang boleh mengambil tindakan, iaitu seperti hakim, yakni undang-undang lah, yang yakni dengan mengatakan si fulan telah menzalimi saya. Kedua, tujuan untuk menghapuskan pekerjaan dosa, jadi kerjaan maksiat dan dosa, dan pekerjaan yang bersalahan dengan syariat. Pekerjaan bersalahan dengan syariat tadi, dengan memaklumkan kepada pihak yang berkuasa dan mampu mencegah perkara itu dengan mengatakan bahawa si fulan telah melakukan perbuatan tersebut. Si fulan telah melakukan perbuatan tersebut. Si fulan telah melakukan semua perbuatan tersebut. Jadi dia boleh ceritakan sebab untuk hapuskan maksiat tadi. Khair. Ketiga, untuk mendapat fatwa, untuk mengambil fatwa. Ini saja contoh yang dibawa di sini ialah isteri kepada Sayyidatunah Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni agak cermat sikit kot dalam memberi nafkah kepada isterinya, yang mana sampai tidak mencukupi. Dia jenis cermat sangat kot. Jadi kalau kita nak kata kedekut, tak bolehlah, dia sahabat. Sebab saya guna perkataan cermat. Mungkin dia terlalu cermat sangat kot, sampai dia bagi nafkah tak cukup. Bila tak cukup dengan nafkah ni, maka Sayyidatunah Hindun telah datang kepada Nabi dan memberitahu akan hal tersebut kepada Nabi. Dia kata Abu Sufyan gini, dia terlalu cermat, tak nak bagi nafkah, aku tak cukup. Boleh tak aku guna harta dia tanpa pengetahuan dia? Bolehlah, tapi atas keperluan kamu, jangan ambil lebih. Jadi begitu. Jadi untuk mengambil fatwa, akan tetapi yang terbaik ialah dengan tidak menyebut nama seorang yang menyebabkan nama ataupun menyebut nama samarannya. Ini kerana Sayyidatunah Hindun
Sayyidatina Hindun telah menyebut nama Sayyidina Abu Sufyan di hadapan Nabi apabila beliau bertanya tentang hukum menggunakan hak milik suami yang bakhil. Dalam riwayat tu kata bakhil sikit, saya tulis dari situ riwayat, tapi dari segi sebutan tu yang cermat sangat. Begitu. Maka kita nak Nabi beritahu, okey, kamu boleh ambil tanpa pengetahuan dia, ialah berkadar hak kamu. Mana hak kamu yang keperluan yang kamu perlu, tidak berlebih daripada keperluan. Jangan ambil semua. Untuk keperluan kamu, kamu boleh ambil tanpa pengetahuan dia. Keempat, untuk menyelamatkan seorang Islam daripada keburukan seperti mengatakan bahawa rawi tadi telah melakukan perbohongan atau mengatakan bahawa saksi itu telah berdusta. Jadi untuk selamatkan satu orang tadi, dia kata agama ni kan rawi itu, sebab tu dia ada syarat-syarat rawi. Untuk mengambil syarat-syarat rawi tadi, kena tahu syarat rawi macam mana siqahnya rawi. Itu ulama, itu satu. Kalau dalam jenis rawi ni, dia ada satu kitab yang masyhur dalam ilmu hadis ni, Asma'ur Rijal. Nama-nama rijal, lelaki-lelaki yang meriwayatkan hadis tadi, daripada bila dia berlahir, bila dia beranak, bila dia mengaji, bila dia hafal Quran, dia belajar dengan siapa guru dia, semua detail dia panggil biografi. Asma'ur Rijal, nama-nama tadi. Jadi seorang rawi yang nak meriwayatkan hadis tadi mestilah seorang yang siqah. Seorang yang siqah. Seorang yang adil. Seorang yang adil. Seorang yang adil. Rawi tadi mesti adil. So, keadilnya ada dua. Satu, adil dalam memberi saksi. Satu lagi, adil di dalam riwayat hadis. Adil dalam meriwayat hadis, syarat dia lain. Adil dalam menjadi saksi, syarat dia lain. Jadi syarat dalam meriwayatkan hadis, pertamanya ialah adil. Lelaki yang adil. Apa maksud lelaki adil yang digariskan oleh ulama dalam meriwayatkan hadis ini? Seorang yang adil, seorang yang mempunyai sifat adil, dia mesti ada dua sifat, dua perkara. Pertama, takwa, dan pertama muruwah. Kedua muruwah. Satu takwa dan satu muruwah. Takwa ni menjaga takwa dan menjaga maruah. Dia bertakwa dan menjaga maruah. Dia ada dua sifat, takwa dan muruwah. Takwa dan muruwah. Barulah orang itu dipanggil adil. Siapa orang yang adil? Jadi semua ulama berittifaq, bersepakat, as-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat adalah adil. Ini salah satu daripada ilmu mustalah hadis lah, yang saya tak cerita pun. Saya hanya cerita di muka surat 1 hingga 70 dan kita tak baca pun. Sebab itu ilmu mustalah hadis berlainan dengan ilmu hadis. Dia dua benda yang berbeza. Tapi kita nak mengenali hadis-hadis tadi dengan ilmu mustalah tu. Khair. Jadi salah satunya ialah orang yang adil. Seorang rawi tadi mesti adil, bersifat adil. Maka orang yang adil ni ulama telah gariskan macam mana dipanggil orang yang adil, iaitu orang yang melazimkan dua sifat. Pertama takwa, kedua muruwah. Dalam bahasa Arab muruwah iaitu menjaga maruah, sifat jati diri dan menjaga maruah. Okey. Takwa, apa makna takwa? Takut. Orang yang takut pada Allah pun takut yang sampai macam mana? Maka ulama telah gariskan apa makna takwa. Dan ulama mencarilah dalil dan ilahnya. Maka di sini ada 3 makna takwa. Laisa 'alal ladzina amanu junahum fi mata'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini, ayat surah berapa saya tak lupa dah. Dalam ayat ini ialah laisa 'alal ladzina amanu junahum fi mata'imu idza mattaqaw. Sekali Allah sebut. Laisa 'alal ladzina amanu junahum fi mata'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat summa taqaw. 2 kali. Wa amanu summa taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi di sini makna takwa, nak jelaskan makna takwa. 3 kali pesanan takwa
yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Orang yang sudah ada iman dan orang yang sudah amal soleh perlu dia jaga 3 takwa. Apa maksud takwa? Takwa ni ialah dari segi bahasa, maknanya al-ijtina' ani syai', al-ijtina', yakni menghindarkan diri dari satu perkara yang tidak disukai. Menghindarkan diri. Jadi apa maksud menghindar diri dari segi syarak? Iaitu pertama, menghindarkan diri daripada kufur dan syirik. Menghindarkan diri daripada kufur dan syirik, melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Orang yang takwa ni orang yang menghindarkan diri daripada perbuatan kufur dan syirik. Kedua ialah orang yang menghindarkan daripada dosa-dosa besar dan dosa kecil secara berterusan. Maknanya orang tu dia kena pastikan dia tak ada dosa besar. Dan adakah dosa kecil itu perlu dihindarkan? Jadi ulama mengatakan bahawa seorang insan tadi seorang insan ni dia tak boleh lari daripada dosa kecil. Hanya nabi-nabi saja terselamat daripada dosa kecil. Maka dia kena hindarkan. Dipanggil istimrar bis sagair. Kena hindarkan daripada berterusan dengan dosa kecil. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi maksudnya ialah meninggalkan dosa besar dan meninggalkan dosa kecil secara berterusan. Dan takwa yang paling ketiga ialah menghindarkan hati kita selain daripada maksiat Allah. Jadi setelah apa maksudnya? Setelah kita buat segala perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah. Semua perintah Allah kita buat. Lepas tu syarat takwa tu wajib dalam khutbah Jumaat. Kalau tu khatib dia tak baca, dia tak sebut takwa, maka tak sah dalam khutbahnya. Kalau tak sah, tak boleh sembahyang Jumaat. Ittaqullah, usikum bitaqwallah. Ittaqullah 2 kali mesti sebut dalam khutbah. Syarat Jumaat. Jadi ittaqullah, maka khatib kata, bertakwalah kamu kepada Allah dengan menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Segala perintah Allah kita buat, segala larangannya tadi kufur dan syirik lah, dan lagi meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil secara berterusan. Itu maknanya takwa. Dan kedua ialah muruwah, menjaga marwah. Jadi orang dulu spek dia lain dengan orang sekarang. Orang sekarang apa takrif moral? Takrif moral orang lain, orang dulu dengan takrif moral orang sekarang lain. Kenapa? Takrif moral orang dulu dan takrif moral dengan orang sekarang lain. Sebab orang dulu orang yang banyak taat perintah Allah, orang yang jarang melanggar perintah Allah. Maka takrif dia lain. Orang sekarang ialah dosa dia banyak berbandingkan dengan pahala. Jadi maka takrif dia berbeza. Jadi orang dulu takrif dia nak jadi rawi ni, orang yang menjaga marwah ialah ulama kata orang yang tak makan kedai kopi, orang yang tak makan di tengah-tengah jalan, dan orang tak makan di kedai kopi. Jadi kita semua tak boleh jadi rawi sebab makan kedai kopi hari-hari. Sekarang PKP tak makannya, itu pun dah buka dah semalam, dah buka dah 4 hari bulan. Jadi itu takwa. Syarat-syarat rawi tadi yang perlu dijaga. Kelima ialah seorang yang fasik secara terang-terangan, seperti minum arak atau melakukan bid'ah secara berterang-terangan, maka tidak salah untuk menceritakan perkara tersebut di depan khalayak ramai, tetapi tidak perkara yang lain, perkara yang dia lakukan sahaja.
perkara yang dia lakukan sahaja. Dan keenam, jika seorang yang masyhur dengan nama panggilan begitu, si tempang, si buta dan sebagainya, maka memanggil dengan panggilan itu dielakkan untuk menyebut nama tersebut. Maknanya kita tak boleh. Tetapi kalau orang tak faham je, saya nak jumpa Pak Mat lah. Pak Mat mana tu? Pak Mat buta ke? Ke Pak Mat pekak? Pak Mat pekak. Kena jelaskan Pak Mat pekak sebab ada dua Pak Mat kat kampung tu. Pak Mat pekak ada, Pak Mat buta ada. Nak jumpa Pak Mat mana? Pak Mat yang kurang dengar tu. Okey itu. Dan juga Nabi SAW bersebut, seorang muhajir yang baik ialah seorang yang berhijrah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ini dikatakan seorang muhajir yang sempurna. Sayyidina Abu Hurairah juga seorang muhajir yang meninggalkan watannya dan datang ke Madinah dan duduk bersama Ashabus Suffah. Beliau daripada kabilah Daus berhijrah bersama ibunya. Setelah mendapat rumah, beliau tidak tinggal lagi di Kufah. Jadi sahabat dulu datang duduk di Ashabus Suffah, di satu tempat yang tinggi di kawasan Masjid Nabi. Tapi sebelum dapat rumah, tapi isteri-isteri wanita sudah duduk di rumah-rumah isteri-isteri, di rumah-rumah sahabat-sahabat. Dia tak duduk di masjid. Tapi lelaki ni setelah dapat rumah, maka mereka berpindah dan mereka tidak jadi lagi Ashabus Suffah. Kan? Kebiasaannya sahabat apabila sampai di Madinah, buat sementara waktu mereka akan tinggal di Suffah sebelum mendapat rumah. Ini bermakna mereka tidak menjadikan masjid itu sebagai tempat tinggal. Kita tak jadikan masjid itu sebagai tempat tinggal. Hadis-hadis sebelumnya dikenali sebagai hadis ahadis, iaitu hadis-hadis mengenai perkara-perkara yang dilaksanakan makrufat. Tapi hadis ini juga dikenali dengan nama dengan dikatakan hadis-hadis mengenai perkara yang ditinggalkan, iaitu mesti perkara-perkara yang kita ditinggalkan. Seterusnya kita pergi lagi hadis yang ketujuh, tingkatan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, muttafaqun alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada bapanya, anaknya dan kesemua manusia. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, iaitu nama Anas bin Malik tu Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid, iaitu Abu Hamzah. Kunyah beliau ialah Abu Hamzah, dan Anas ni orang Ansar. Beliau ialah khadim Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang muda yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau wafat pada tahun 93 Hijrah. Kira 93 Hijrah tolak 11 Hijrah. Beliau hidup 82 tahun lagi selepas Rasulullah wafat. Umur 19, Rasulullah wafat tu dia umur 19. Campur 19 campur 82. 19 campur 82, 100 lebih. 19 82, 101 umur dia, lebih kurang 100 lebih. Nabi doakan 3 perkara kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, iaitu usia panjang. Usia panjang Sayyidina Anas ni. Panjang usia dia. Dia hidup 80 tahun selepas Rasulullah wafat. Maksudnya hadis-hadis ni dapat diriwayatkan oleh beliau walaupun orang yang datang selepas Rasulullah wafat 60 tahun dah. Rasulullah wafat baru lahir. Bila besar umur 15 tahun, 75 tahun, maka masih boleh lagi mendengar daripada seorang sahabat yang bernama Anas meriwayatkan hadis direct daripada Rasulullah. Sebab itu Allah jadikan sahabat muda ni banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang elders tu, yang tua, yang akabirin dan yang elders tadi. Sahabat-sahabat yang lama. Sebab sahabat-sahabat lama ni hidup dia sementara sikit saja, tak banyak selepas Rasulullah. Nabi doakan dia berkat rezeki. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkat rezeki. Berkat rezeki macam mana Sayyidina Anas ni? Sayyidina Anas ni dia berkat rezeki, iaitu dengan anak. Sayyidina Anas lebih kurang ada anak 120 orang. Anak dia tu bukan cucu, anak dia 120 orang. Allah, ramainya. Berapa ibu? Banyak ibu lah, bukan seorang ibu lah. Jadi mungkin 4 serentak, mungkin dia dah berpisah, dia kahwin lagi, dapat anak.
Jadi situ dalam lebih kurang 100 lebih anak dia. Sayyidina Anas kata, aku telah tanam anak dengan cucu aku, dengan tangan aku 100 orang. Anak dia lebih kurang 120 orang. Berkat sungguh. Dan ahli syurga. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ni, dia adalah khadim Nabi SAW. Ialah khadim yang sentiasa bersama dengan Nabi. Anak Ummi Sulaim, dia duduk dengan Nabi SAW, duduk di rumah Nabi daripada kecil lagi. Mak dia bawa dia ke rumah Nabi dan berkhidmat dengan Nabi hampir 10 tahun. Daripada umur 9 tahun sampai 19 tahun. Banyak perkara yang dilihat daripada Nabi SAW. Dan anak dia ramai. Jadi berkat dia ni, Masya Allah, sesuatu benda yang ada di sisi Nabi SAW berkat. Sayyidina Anas ni, dia ada anak ramai. Bila anak ramai, dalam bab adab tu dia ada anak ramai. Jadi bila dia ada anak ramai, maka banyaklah anak-anak dia. Maka dia ada satu gelas. Nak beritahu satu benda yang bersangkut paut dengan Nabi ni, dia berkat, dia mulia. Dia ada satu gelas, dia panggil satu mangkuk. Mangkuk tu dia panggil qadhi. Kedah tu maksudnya mangkuk air. Nama dia satu mangkuk. Mangkuk yang mana dia mangkuk yang tak ada, mangkuk untuk minum air tadi, tapi dia tak ada tangkai, itu mangkuk. Itu satu mangkuk. Qadhi itu mangkuk. Qadhi itu mangkuk. Dia kata dia ada satu qadhi, satu mangkuk yang dia buat Nabi minum air tadi. Yang mana Nabi minum air tersebut daripada gelas. Ada tempat mulut Nabi kena tempat air tadi. Bila mulut Nabi kena tempat air tu, maka Allahu Akbar, maka gelas tu berharga lah. Apa sahaja yang bersangkut paut dengan Nabi semua berharga. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dia telah membaca satu syair. Subbat alayya masaibun law annaha subbat alal ayyana sirna layaliya madza ala shamma turbata ahmadi alla yashumma madaz zamani ghawaliya. Subbat alayya masaibun law anha, telah diselubungi ke atasku rasa duka cita yang terlalu amat. Subbat alayya masaibun law anha, jika duka cita itu diletakkan pada hari yang siang, sirna layaliya, nescaya gelap gelitalah ia. Maza, mengapa tidak menjadi satu kewajipan terhadap seseorang. Maza ala, ke atas. Ala tu memberi makna ilzam, memberi makna wajib. Ala bukan memberi makna ke atas saja, tapi wajib. Ala ni memberi makna ilzam di sini. Ini di segi nahwu lah. Mengapa menjadi wajib alaman ke atas mereka syamma turbata ahmadi, yang pernah mencium tanah perkuburan Nabi, alla yashumma madaz zamani ghawaliya, yang mana dia tidak perlu lagi mencium mana-mana tanah dalam dunia ini. Sebab tanah yang mendempel jasad Nabi, tanah tu harum wanginya. Tanah tu begitu harum, perfume dia, harumnya tanah itu. Sayyidina Fatimah kata, tak ada satu lagi mana-mana keharuman dalam dunia ini menandingi tanah tersebut. Tanah tu tak ada apa pun, tapi dengan berkat tanah itu yang mana diletaknya jasad Nabi yang mulia, tanah tadi wangi. Wangi tanah tadi, harum, wangi tanah tadi harum. Fatimah kata, siapa cium tanah tu, dia tak perlu cium dah mana-mana perfume minyak atar dalam dunia. Perfume minyak atar dalam dunia dia tak boleh sama. Apa sahaja yang keluar daripada Nabi semua wangi. Allahu Akbar. Hadis-hadis Nabi, sebab itu tuan guru kami Maulana Musa Rohani Bazi telah meninggal. Imam Bukhari rahmatullahi alaih, dia bila telah meninggal, tanah kubur dia wangi kerana dia menanggung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wangi, orang mari ambil tanah macam-macam untuk sebab wanginya tanah tadi. Sebab dia ada sangkut paut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua ialah bila guru kami rahimahullah Syekh Musa Rohani Bazi rahmatullahi alaih meninggal, dia mengajar hadis 70 tahun, hadis Tirmizi. Hampir 70 tahun dia mengajar hadis Tirmizi. Maka bila dia meninggal, mati, tanah kubur dia wangi. 1998 beliau meninggal, tanah kubur dia wangi selama 7 bulan. Orang yang ada hubung kait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak menjiwai hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada cerita Sayyidina Anas. Sayyidina Anas, jadi benda yang mana ada sangkut paut dengan Nabi,
ada sangkut paut dengan Nabi, benda tu berharga. Sayyidina Anas, dia ada satu mangkuk yang nama dia qadahi, yang mana dia telah bagi minum Nabi, dan mangkuk tadi terkena mulut Nabi. Bila Nabi wafat, mangkuk tu duduk dengan dia lagi. Bila dia wafat, mangkuk tu duduk dengan dia lagi. Bila mangkuk tu dengan dia, maka dia telah mewariskan mangkuk ni kepada satu orang anaknya yang bernama Nasr bin Anas. Nasr bin Anas, oleh kerana perlukan sedikit keuangan untuk keluarga dia, dia telah jual lelong mangkuk yang diminum oleh Nabi tapi milik Sayyidina Anas. Tapi mangkuk tu dia ada hubungan dengan Nabi. Maka dijual mangkuk tadi dengan harga, Allah Akbar, dengan harga, mangkuk itu dijual dengan harga 700,000 dirham. 700,000 dirham. 700,000 dirham dijual mangkuk tadi dengan harga 700,000. Satu dirham sama dengan 40 ringgit. Satu dirham sama dengan 40 ringgit. Waktu 700,000. 700,000 kali 4, 28. 700,000 dia ada 6 kosong. Kali 4 dia ada 8 kosong. 28 ada 8 kosong. Berapa tak tahu dengan ringgit Malaysia, tuan-tuan kira sendirilah. Mahalnya benda tadi. Menjadi mahal bila ada dia hubungan kait dengan Rasulullah SAW. Begitulah apabila kita mengambil kerja Nabi SAW. Kita buat kerja Nabi. Kita ada hubungan dengan Nabi. Kita buat dakwah. Kita ada hubungan dengan Nabi. Maka begitu mulianya kita. Umat ini adalah umat kepada Rasulullah SAW yang bertanggungjawab untuk menyampaikan agama, untuk mengambil agama daripada Nabi untuk sampaikan. Jadi kerja biar ada nisbah hubungan dengan Rasulullah SAW. Jadi bila kita menghayati hadis-hadis Nabi, sebab tu saya nak bawa dalam masyarakat, saya nak bawa dalam umat, bukan sahaja kita mengenali hadis-hadis fiqh saja, kita bahabak fiqh saja, seluruh kehidupan Nabi. Sebab tu saya telah cuba nak menterjemahkan dan menulis sedikit syarah tentang Mishkatul Masabih. Sebab kalau hadis-hadis Mishkatul Masabih ni, Mishkatul Masabih ni ialah Mishkatul Masabih ni, bila Mishkatul Masabih, Mishkatul Masabih ni ialah menceritakan kurang-kurang yang kita dapat tahu kehidupan Nabi, makan Nabi, minum Nabi, tidur Nabi, kerja Nabi, lengok Nabi, semua tahu supaya umat Islam menghayati. Tapi oleh kerana dia dalam bahasa Arab, bahan bacaan tidak ada di dalam Malaysia, tidak ada dalam bahasa Melayu. Tapi dengan berkat, insya-Allah, dengan berkat doa tuan-tuan, dengan berkat doa tuan-tuan dan kawan-kawan yang menolong, untuk saya sempurnakan kitab ini, insya-Allah. Sekarang sampai di jilid 6, di jilid 6 1 hingga 6, 5 di pasaran hingga ke 6. 6 tu di dalam bab haji dan bab ke-7 bab haji dan muamalat, dan jilid ke-7 ialah bab nikah dan sebagainya. Sambung sekali lah jilid 8. Jadi jilid 7 dah nak habis, sampai sikit lagi nak type. Jilid ke-6 tak dikeluarkan, dah siap dah. Jadi supaya apa? Supaya perkara ni ada dan wujud dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita sambung hadis kasih sayang Nabi SAW. Sebab saya nak sambung tadi, takut pendek sangat, tak sempat masa. So saya cerita sedikit sebanyak kepentingan hadis-hadis Nabi SAW. Kepentingan hadis terjemah dah siap apa semua dah. Cuma nak typing tu aja. Dalam typing tu agak lambat lah untuk mengambil masa. Perlu type, perlu tengok pembaikian, kena betulkan. Baru ni nak siapkan 4 dan 5. Nak setting pun 5 kali saya kena tengok. Kawan saya yang nak buat setting tu 5 kali dia kena tengok untuk setting saja. Dan satu kitab adalah hingga 5 hingga 600 muka surat. So 2 kitab kena tengok 5 kali. Tuan-tuan bayarlah 1000 muka surat, kena setting sebanyak 5 kali. Tuan-tuan doa moga Allah mudahkan supaya kitab ini dapat disiapkan lah, insya-Allah, summa insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Insya-Allah kita sambung lagi untuk esok hari 6.45 insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat.
الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا